Dan untuk mengulas lanjut perkara ini bersama di Thailand menerusi Skype adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Prof, kalau melihat situasi ketika ini, pekerja masih lagi boleh bekerja, masih lagi boleh makan di restoran dengan jumlah had tertentu dan banyak lagi. Tetapi Prof, melihat kepada ataupun mengambil kira kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan bahawa KKM juga mengesan ada strain mutasi D614G yang dikesan di Lembah Kelang ini. Apa bentuk SOP ataupun prosedur operasi standard yang perlu diperketatkan dalam usaha untuk kita menurunkan kadar kebolehjangkitan ataupun nilai R0 ini? Okey, terima kasih Hakim. Pada masa ini R0 lebih kurang satu seperti yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Syamrullah semalam. Dengan nilai R0 lebih kurang satu ini kita akan dapat nilai yang stabil. Maksudnya dengan satu kes yang sembuh akan digantikan dengan kes baru. Sebab itu kita tengok nilai seharian yang lebih kurang sama setiap hari. Dan adalah penting untuk mencapai R0 ni kurang daripada satu, iaitu kes sembuh lebih daripada kes baru, dengan kita perlu mengkaji beberapa SOP dan juga kita berikan perhatian yang lebih lah. Macam tadi Hakim bersebut, dia kata pada ketika ini banyak pekerja masih bekerja dan juga masih boleh makan di restoran. SOP yang boleh kita perketatkan, kalau kita tengok di restoran-restoran, betul ada SOP untuk mengimbas QR code, ada had pelanggan yang makan dalam satu-satu kedai, ada yang tanda pangkah kita tak boleh duduk. Tetapi daripada segi realitinya, kalau kita pergi di kedai makan, masih ada yang duduk satu meja ramai-ramai lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar daripada jangkitan yang lalu, mutasi di 614G ni, mutasi yang super spreader ni sebenarnya kita tengok di kes di utara Semenanjung Malaysia, iaitu kluster Sivagangga, yang itu penyebarannya di kedai makan, di restoran kan. So pada pendapat saya, di kawasan-kawasan merah di Lembah Kelang dan juga kalau boleh di kawasan-kawasan lain untuk mengimbangi ekonomi dengan penyebaran, mengekang penyebaran penyakit, restoran-restoran ini perlu dihadkan dengan dibenarkan beroperasi, tetapi kita hadkan kepada take away ataupun bungkus bawa pulang makan di tempat masing-masing, sama ada makan di tempat kerja ataupun makan di rumah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, daripada sektor pekerjaan, pembuatan penggilangan tempat-tempat kerja, kalau kita lihat kluster auto misalnya, kluster telaga, kluster menara, di antara kluster-kluster yang tular di tempat kerja. Kalau kita tengok sebelum masuk, betul scan QR code, ada scan temperature, tetapi kita harus ingat tak semua yang mendapat jangkitan ataupun telah terjangkit positif ni ada simptom, iaitu ada demam. Jadi di tempat kerja, selain daripada proses-proses kerja, saya tengok ada yang mencadangkan proses kerja yang lebih diperketatkan, penjarakan di stesen-stesen kerja, workstation dan sebagainya, tetapi pekerja harus juga tidak berkumpul untuk makan sekali pada di pantry. Lepas tu tidak share makanan, tidak berkongsi makanan. Dan kalau menunaikan ibadat seperti sembahyang solat zuhur ataupun solat asar di tempat kerja, ataupun yang kerja shift, solat isyak dan sebagainya, yang pertamanya kalau berjemaah pun macam SOP di rumah ibadat lah, dia ada penjarakan fizikal, jangan duduk rapat-rapat juga, walaupun tak ada line macam kita tengok dekat surau dekat masjid. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan berkongsi peralatan ibadat, iaitu tak pakai sejadah atas kapet yang ada line je, itu tak boleh. Bawa sejadah sendiri, jangan berkongsi telekung, jangan berkongsi kain pelekat. Itu pun SOP di tempat kerja sebenarnya apabila kita bekerja. Kalau kerja tu yang memang tidak boleh dibuat di rumah, pada pendapat saya benda-benda yang
melibatkan sosial di tempat kerja tu harus juga kita ambil kira walaupun kita dah buat SOP yang bagus di tempat kerja. Dan SOP yang lain pada pendapat saya yang harus dikaji secara menyeluruh, iaitu di penjara. Kalau kita tengok semalam diumumkan kluster baru di penjara Sandakan. Kan? Kita lihat sebelum ni ada kluster tembok dekat penjara Alor-Star, penjara Taiping, kan? Kluster Kepayan misalnya adalah penyumbang peratusan yang besar kepada kes-kes COVID di Malaysia. SOP yang baru ni pada saya bukan saja terpakai untuk panduan, malahan terpakai untuk semua kaki tangan penjara, polis, lepas tu petugas-petugas di mahkamah serta logistik yang berkaitan dengan penjara. Maksudnya yang hantar barang keluar masuk, lepas tu nak mengangkut bantuan atau orang yang kena tuduh ke penjara dan daripada ke mahkamah, daripada mahkamah balik ke penjara ataupun daripada penjara reman ke penjara pun harus diteliti secara menyeluruh. Itu yang kita perlu tengok di tempat kerja. Ya. Prof, melihat kepada fasa-fasa ini, perubahan ini, dia juga kadang-kala menimbulkan sedikit kekeliruan kerana ianya sering berubah. Mula-mula kata 2 orang dalam satu kenderaan, kemudian 4 orang, tapi di meja makan 4 orang, sedangkan mereka dari kediaman yang sama. Adakah tindakan KKM atau kerajaan ketika ini jelas dari segi pelaksanaan PKPB? Kita di peringkat mana sekarang ni, Prof? Kita di peringkat pembendungan, containment, ataupun kita di peringkat mitigasi? Okey, saya nak komen sikit lah mengenai kata boleh naik 2 kereta, kata boleh naik 4 kereta kan. Lepas tu mungkin ada yang tanya kan, kalau PKPB ni, kalau kita tengok dengan fasa pertama dulu, kenapa kurang roadblock kan, kenapa kurang polis tahan ataupun suruh balik, pusing balik apa semua. Pada pendapat saya, masyarakat harusnya bersedia untuk lebih matang lagi, walaupun kita tak ada polis yang jaga, walaupun tidak ada kaki tangan kesihatan yang pergi daripada premis ke premis, cek betul ke makan tempat yang berpangkah tidak boleh makan atau tempat membakar dia pergi makan dekat situ kan. Dan juga rakyat seharusnya sedar bahawa tanpa ada punishment daripada undang-undang ataupun dihalang disebabkan oleh polis suruh patah balik sebagainya, mereka harus sedar bahawa ini ialah peperangan mereka sendiri melawan COVID dan mereka seharusnya mengambil tindakan yang proaktif bahawa walaupun tak ada orang kata jangan naik kereta ramai, mereka tidak naik ramai-ramai. Itu yang saya rasa kita patut highlight sekarang. Okey, yang kedua, adakah di peringkat pembendungan ataupun mitigasi? Apabila kita start perintah kawalan pergerakan pemulihan beberapa bulan yang lalu, memang kita telah pergi kepada peringkat mitigasi. Sebab kita nak bersedia untuk membuka hampir semua sektor ekonomi dan juga bekerja macam biasa. Tetapi kalau kita tengok peningkatan kes, memang betul kita nak membendung. Jadi pada pendapat saya, kalau walaupun ada guideline daripada WHO ataupun dalam buku-buku kesihatan awam ada peringkat-peringkat containment, mitigation dan sebagainya, tetapi daripada segi lapangan, daripada segi praktikalnya, kita harus menilai daripada satu kawasan kepada satu kawasan. Mungkin bahkan di Selangor sendiri, kalau kita tengok kes di Seri Betaling, kes di Gobak lain daripada kes di Hulu Selangor, Sabak, Bendam dan sebagainya. Dan juga di Gua Musang, kalau kita nak banding dengan Hulu Kelang, Gombak, memang peningkatan kes berbeza. Jadi untuk buat di seluruh negara satu-satu peringkat semua sama tu, pada saya kita tak boleh buat, tapi kita hendaklah dinamik dan kita harus fleksibel.